اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Azhar Ghazali dan saya Ustaz Abdullah Khairi UAK dalam rancangan Labbaik Allah. Alhamdulillah anda juga boleh mengikuti rancangan Labbaik Allah ini di laman sosial Facebook TV Al-Hijrah. Betul. Kongsikan momen video ataupun gambar haji anda di Instagram #LabbaikAllah 2021. Ustaz. Terima kasih. Ustaz, terima kasih kepada para penonton Ustaz sebab sentiasa menanti dengan setia di kaca televisyen setiap 10 malam untuk mengikuti Labbaik Allah. Alhamdulillah semalam saya nak ucap terima kasih kepada para penonton yang memberikan komitmen. Masya-Allah. Kerana apa? Share saja 3,000 hingga 4,000. Hampir 4,000. 4,000 dan alhamdulillah yang view 40,000. Meletup, terkejut saya. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin share lagi malam ni. Kerana apa? Tonton tunggu sampai habis rancangan ini insya-Allah. Pasti akan menyentuh hati anda. InsyaAllah. Yang penting Ustaz, saya tersentuh apa yang Ustaz sebut. Ya. Setiap perkongsian tersebut akan menjadi saham kepada kita Ustaz. Allah. Saham akhirat kita insya-Allah. Baiklah sidang penonton sekalian, kami juga mengucapkan tahniah kepada para penonton yang selesai berpuasa sunat hari tarwiyah tadi dan insya-Allah yang tak sempat jangan risau, esok lebih penting. Esok. Sebab besok hari Arafah, wukuf di Arafah, orang yang berada di tanah haram, berada di tanah suci mereka akan berwukuf. Kita di Malaysia ini boleh meneruskan ibadah berpuasa, puasa yang dituntut antaranya. Ya. Maka Ustaz, topik kita pada malam ini wukuf. Insya-Allah berkenaan hukum wukuf di Arafah. Insya-Allah. Baik Ustaz, tapi sebelum tu Ustaz, mungkin Ustaz boleh gambarkan dulu Arafah kita ni. Allahu akbar. Kita nak menghayati malam ni kalau tengok Ustaz, kita tak pakai ihram Ustaz. Untuk makluman para penonton lah. Ya Ustaz. Patutnya kita pakai ihram ni. Tapi kita pakai putih lah. Pakai putih. Tapi pada ketika itu tuan-tuan, ketika hari wukuf tu tuan-tuan akan tengok putih aja. Padang Arafah tak sama dengan Batan dulu. Betul. Sekarang Padang Arafah ada pokok dah. Ada pokok hijau kerana apa? Teknologi digunakan daripada Malaysia. Air yang diair daripada pipe tu, dia menitik di atas akar pokok tu. Dan alhamdulillah pokok tu tumbuh sekarang penuh. Tak sama macam Arafah dulu yang panas kerana sekarang dah ada pokok, dah ada siraman air. Antara usaha pihak kerajaan untuk menyelesakan bagi jemaah yang rasa selesa, kan ada pancutan air untuk rasa sejuk tak panas Ustaz kan. Baiklah, itu yang antara kalau kita dapat hayati, dapat tuan-tuan saksikan di kaca televisyen kita, suasana terkini di Arafah tuan-tuan. Doalah tuan-tuan, doa antara hari yang mana diangkat doa kan. Jadi insya-Allah kalau kita dapat lihat di sini macam mana suasana yang terkini yang ini antara gambaran Ustaz, gambaran mungkin kita boleh bayangkan. Ini tak ramai macam ni. Tapi Ustaz, walaupun tak ramai macam ni, Allahu akbar, suasananya tetap sama dengan suhu panasnya sebagainya. Putih, ya Allah akbar. Baiklah Ustaz. Kita hari ini ditemani oleh Ustazah Muzayyanah Abdullah yang akan bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah bersua. Alhamdulillah, bersua di kaca TV sahaja. Allah. Ustazah sihat ke? Sihat, syukur alhamdulillah. Allah.
Kami nak ucap terima kasihlah kerana dapat bersama dengan Labbaikallah program malam ni pukul 10 kan. Dan alhamdulillah, cuma saya nak tanya ustazah lah. Pengalaman ustazah ketika menunaikan haji. Beritahu sikit kat kami untuk kongsi para penonton. Ya, silakan Ustazah, Ustaz UK. Insya-Allah UK. Minta maaf masya-Allah. Lama dah berhajat juga nak bersua sifu-sifu ni dalam bidang dakwah masya-Allah. Saya Ustaz mengerjakan ibadah haji dengan izin Allah pada tahun 2008. Memang usia itu sangat muda lagi. Tetapinya rezeki daripada Allah sebab menemankan ibu dan ayah mertua yang dapat panggilan haji. Tiba-tiba mak ayah memang dalam keadaan tak sihat. Sebut kalau kamu tak pi, kami berdua tak payah pi lah kot. Jadi suami memang sungguh-sungguh buat rayuan dalam keadaan tawakal sahaja. Duit memang tak cukup lah dalam tabung haji. Tapi bila kita sebutkan mak ayah bersuara sebab mak full wheelchair, ayah baru lepas buat rawatan jantung. Maka ustaz pun, suami saya pun terus-terusan buat rayuan. Tu sampai masa Allah izinkan ditelefon oleh tabung haji, suruh cukupkan duit dalam tabung haji, rayuan lulus. Masa tu memang macam mustahil lah untuk cukupkan dengan jumlah yang sangat-sangat sedikit. Tapi itulah panggilan haji. Saya suka untuk menyeru seluruh para penonton terus istiqamah dengan niat yang betul. Niat yang betul, Masya Allah. Pasti kita akan disampaikan juga satu hari nanti sebab saya dah merasa keajaiban itu, Ustaz. Subhanallah. Apa keajaiban tu? Ustazah, kongsi bersama para penonton. Keajaibannya Ustaz, sebab bila kita dah lulus rayuan, kita memang kena cukupkan duit dalam tabung haji. Jadi kawan-kawan yang sebaya saya lebih kurang, untunglah hang ni mesti mak ayah mentua sponsor ni. Tak, mak ayah pun cukup-cukup untuk dia saja. Tapi tiba-tiba dapat, orang kata dapat job lah macam kami ni kan. Kan yang dulunya orang kata bayar RM1, tiba-tiba jadi bayar RM10. Kita sampai jumpa balik penganjur. Macam mana boleh bayar saya macam ni? Apa kelayakan saya? Tak apa Ustazah, kami dah memang untuk projek ni bajet macam ni. Jadi saya ni menitik-nitik air mata. Rupanya Allah nak suruh cukupkan duit dalam tabung haji tu. Tak payah nak bersusah payah sangat Ustaz, hanya dengan doa yang sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Saya tak boleh lupa lagi, saya pesan dekat suami, abang kita solat apa pun setiap sujud tu mengalirlah air mata minta Allah cukupkan duit. Cukup sungguh Ustaz. Subhanallah, masya-Allah. Alhamdulillah. Kesan daripada istiqamah yang Ustazah tekankan, macam mana kita perlu istiqamah konsisten dengan niat kita, nawaitu kita, insya-Allah Allah Taala akan mudahkan. Betul Ustazah? Betul, sangat betul, masya-Allah. Sebab tu saya pun dalam pimpinan-pimpinan jemaah umrah, saya bawa ramai orang tua, warga emas, fakir miskin yang ke Baitullah atas tajaan. Semua mereka menangis di Baitullah, saya ni tak layak sampai, duit saya tak cukup. Tapi memang sampai bukan dengan RM semata-mata. Jadi terus jitu tekad hati kita nak sampai ke Baitullah. Masya-Allah. Allahu akbar. Ustazah, kita pun tahu Ustaz kan, kita berada di dalam tempoh yang mana jemaah kita tidak dapat nak pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk nak menunaikan ibadah yang Ustazah ceritakan tadi kan. Mungkin Ustazah, apa kata-kata yang mungkin Ustazah rasa perlu kita lontarkan yang penonton boleh ambil sebagai satu pedoman, ya Allah, sebagai mengubahlah rasa kerinduan Ustazah. Masya-Allah, innamal a'malu binniyat. Nabi SAW bagi tahu kita apa pun dalam ibadah ni yang paling penting Allah pandang niat hati kita. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita telah berniat, wahai bakal-bakal haji yang tertangguh 2 tahun sudah, kekallah dengan niat itu. Insya-Allah seandainya kita mengatakan pak cik dah tua dah Ustazah, mustahil lah kalau tahun depan 2 tahun akan datang. Jangan pernah mengambil kerja Allah. Bila kita kekal dengan niat itu, insya-Allah seandainya Allah ambil nyawa kita belum sempat memijakkan kaki di Baitullah pun, semoga roh kita diangkat sebagai hamba Allah yang telah menunaikan ibadah haji dari segi niatnya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, betapa niat ini yang kita telah simpan awal, menabung di tabung haji sebagainya untuk kita pergi, tetapi kalau tidak diizinkan sampai tu, Allah dah baca dah kesungguhan niat kita. Dan jangan kita lemahkan diri kita tanpa menggantikan dengan amal ibadah. Contoh macam sekarang ni lah, Ustaz sebut tadi malam hari Tarwiyah, malam hari Arafah bahkan kan, kita seronok sangat subhanallah. Kerananya pengalaman saya haji pun Ustaz, ketika berada di padang Arafah itulah peristiwa yang paling tak dapat dilupakan. Sebab tugas saya ni
Tugas saya ni memang menolak mak mertua atas wheelchair. Bayangkanlah di Arafah tu pasir sahaja kan. Tenggelam roda wheelchair tu. Allah. Jadi kita ni memang balik haji memang tak payah berdiet, tak payah apa, memang sungguh-sungguh turunlah berat badan. Masya-Allah. Ya. Sebab saya sebelum ke masyair, sebelum harinya wukuf, saya diuji dengan sakit, Ustaz. Saya diuji dengan sakit yang sungguh-sungguh doktor tabung haji pun tak bagi saya pergi melontar apa semua. Saya ada membuat sikit pembedahan laparoskopi, ada infection, minta maaf sebut di bahagian pusat tu, nanah sepertinya sebesar bola pingpong. Jadi doktor tak bagi saya buat melontar sebab keadaan bersesak-sesak. Tapi saya cakap dengan suami saya, saya cakap, Ustaz, saya tetap nak pergi melontar. Saya tetap nak pergi melontar. Sebab itu adalah ibadah haji saya yang pertama. Saya tak pernah buat umrah sebelum tu. Saya tak pernah buat umrah. Jadi saya kata kalau saya umrah berkali-kali pun lepas ni saya takkan pergi dapat ibadah melontar. Saya sakit saat itu. Tapi saya tak beritahu seluruh kawan sebilik saya. Saya tak beritahu mak mertua saya. Tapi mereka perasanlah Ustaz bila saya nak turun dari katil, saya pegang perut saya. Saya sakit ke? Makcik-makcik bilik. Tak, okey, Alhamdulillah. Sampai saya bersandar di tiang Masjidil Haram petang sebelum kita bergerak ke masyair, subhanallah. Saya terbaca satu ayat, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Saya tak perasan kenapa saya ulang ayat tu banyak-banyak kali. Dan maka apabila aku sakit, engkaulah yang sembuhkan. Perjalanan tu sangat seksa. Sampai di bumi Arafah, saya tak tolak mak dengan wheelchair tapi saya tarik supaya tegang dekat bahagian perut saya ni tidak begitu menyakitkan. Dan Ustaz, bila saya sampai dekat Mina, saya direhatkan di bilik klinik tabung haji kan. Saya hanya letakkan Quran di atas perut sambil berbaring. Saya kata dengan suami saya nak juga pergi melontar. Dan pergi melontar, ayah dah mula demam tak sihat. Suami saya seorang saja sihat. Suami saya sihat, mak diwakilkan melontar oleh suami saya. Saya pun sakit, saya kata bang, sembang dengan makcik-makcik yang pergi melontar ni. Mereka pergi 2.5 jam pergi balik. Abang sudi ketemankan kalau saya dalam keadaan lemah ni 3 jam ataupun 4 jam pergi balik. Tak apa. Yang penting diri tu nak. Suami tak bagi pergi dah tapi saya mohon izin. Tolong dengan sangat saya nak merasa. Ajaibnya Ustaz. Saya kata sebab tangan saya sendiri sentuh bahagian yang bernanah, yang luka tu. Sakit kalau orang lain himpit lagi lah sakit. Saya minta dengan Allah tolong saya nak merasa. Jadi pergi dan balik, ajaibnya tidak ada sentuhan daripada jutaan manusia di keliling itu. Sangat ajaib. Sangat ajaib Ustaz. Inilah keajaiban Allah yang maha besar, masya-Allah. Ya Ustazah, saya fikir Ustazah satu perkongsian yang menyentuh hati saya, masya-Allah. Yang membuktikan bila Allah dah jemput kita sebagai tetamunya, maka Allah lah yang akan menjaga kita. Ustazah, kami sangat berterima kasih kepada Ustazah kerana sudi berkongsi dengan kita perasaan yang saya kata pengalaman yang sangat hebat. InsyaAllah kami ucap banyak terima kasih sekali lagi kepada Ustazah. InsyaAllah mungkin ada masa kita akan bersama lagi dengan Ustazah. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak, masya-Allah. Assalamualaikum. Baik Ustaz. Tersentuh hati saya, masya-Allah, bila cerita pengalaman diuji ni, orang yang diuji ni Allah akan berikan kemudahan. Masya-Allah. Di antaranya apa? Pahala yang berlipat kali ganda. Pahala berlipat. Masya-Allah. Baik Ustaz, kita akan bercerita lagi tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Commercial break. Jangan ke mana-mana tuan-tuan. Share. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bancik baru selesai ibadah tawaf. Tak dapat nak digambarkan betapa gembiranya hati ini. Terasa cepat 7 pusingan. Tiba-tiba selesai ibadah tawaf. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Panggilan haji sudah tiba lagi. InsyaAllah program yang diutarakan oleh TV Hijrah dengan tajuk Labbaik Allah
akan bermula pada 9 Julai. Jom, ayuh sama-sama kita menonton, kita menghayati apa yang berlaku dan apa yang menjadi sejarah utama ibadat haji kita. Sekurang-kurangnya satu nostalgia, satu maklumat, satu ilmu pengetahuan kita dapat mengisi dengan tontonan rancangan tersebut. InsyaAllah semoga pengorbanan kasih abadi sentiasa kita junjung dan kita rasai. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, Kau bagilah aku mati ya Allah dalam ihram yang aku pakai ini ya Allah. Ya Allah, dia menangis. Isteri dia duduk ujung. Amin, amin, tak dengar. Menyebut antaranya mengajak orang kepada kebaikan. Mensenar kita menjadi contoh kepada mengajak orang buat baik. Kita dapat tumpang pada orang tu. Ishhadu malaikati anni qad ghafartu lahum. Inilah yang dinyatakan tentang kelebihan Arafah, bagaimana Allah Ta'ala menyuruh para malaikatnya bersaksi betapa Allah Ta'ala mengampunkan hamba-hambanya pada hari Arafah. InsyaAllah malam ini, malam para jemaah semua, besok insyaAllah mereka akan berwukuf di Arafah. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz. Jangan lupa, untuk hari wukuf, kita akan bawa live, TV Hijrah akan bawa live untuk khutbah Arafah dalam bahasa Malaysia. Ada 10 bahasa, termasuklah bahasa Melayu. Melalui Manaratul Haramain insya-Allah. Baiklah, Ustaz. Malam ni ya, kita ada tetamu Ustaz malam ni Ustaz. Ya. Kawan baik Ustaz ni. Kawan baik ya? Mungkin dari Dubai ke dari mana Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum habibi. Masya-Allah. Okey. Ustaz Dr. Profesor Madya Dr. Farid Ravi. Ustaz menamalah macam mana pun penonton kenal Ustaz. Betul. Tu je. Bubuklah serban kau. Bubuklah apa pun. Memang tersohor Ustaz Farid Ravi ni, masya-Allah Ustaz. Cerita sikit, sekarang ni kita berada di malam esok para tetamu Allah sudah wukuf di padang Arafah. Cerita sikitlah sebelum kita tadabbur, perasaan mungkin Ustaz boleh menjiwai ke? Ya. Insya-Allah. Saya tahun pertama kali saya pergi haji Ustaz Abdullah dan juga sahabat-sahabat para penonton yang saya kasih sekalian pada 1996. Oh, lamanya. 1996 semua jalan kaki. Maksudnya daripada tempat kami menginap di Mekah, kami keluar pada 8 Zulhijjah tu kita keluar dah. Kita dah menuju ke arah Mina, Muzdalifah dan kita bermalam di situ satu malam. Lepas tu pagi-pagi itu kami akan berangkat masuk ke Masjid Namirah. Masjid panggil masjid tempat kita biasa berwukuf tu, berkelip di situ. Jadi bestnya masa tu semua jalan kaki. Jalan kaki. Pengalaman tu masa tu 1996. Ni kira haji legend Ustaz ni. Allahu akbar. Memang. Masa tu saya pergi dengan Persatuan Mahasiswa Universiti Alil Bait Jordan. Jordan. Sahabat pergi bersama, tapi yang jadinya saya jadi pengalaman pertama tu Ustaz Allah. Ialah bila saya dilantik sebagai ketua rombongan. Itu yang hebat tu. Siapa ni pendajai orang nombor 1. Ustaz tarik balik Ustaz. Yang berhormat tarik balik. Dalam mesyuarat persiapan nak pergi haji tu. Kita kena lantik seorang ketua sebab Nabi kata tidak bermusafir 3 orang, seorang tu harus dilantik. Saya kata ni bukan seorang, 30 orang, pilihlah siapa-siapa nak pilih. Saya kata Abang Farid lah sebab Abang Farid paling senior. Bukan, dia nampak lain daripada yang lain. Dia kata kalau boleh cakap Arab, boleh kautin dengan Arab. Allahuakbar. Itu pengalaman pertama saya kena lead rombongan. Masya-Allah, masya-Allah Doktor. Jalan kaki semua jalan kaki. Ya. Pengalaman yang boleh kita sebut sebagai haji legend ni Doktor. Haji legend. Baik Doktor, mungkin kita boleh teruskan dengan slot tadabbur kita. Silakan Doktor. Insya-Allah ayat apa kita nak baca hari ni insya-Allah? Silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam suratul Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang bermaksud, dan serukanlah manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu, iaitu Masjidil Haram, dengan berjalan kaki dan dengan menaiki berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan, iaitu dari ceruk rantau yang jauh, dari segenap penjuru yang jauh. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam setelah baginda selesai membina Kaabah dengan indah, dengan cantik, dengan kemas sekemas-kemasnya. Allah kata, wahai Ibrahim, sekarang kau panggil manusia buat haji. Wa adzin. Perkataan adzin ni kita biasa dengar. Perkataan azan. Azan. Hendaklah laungkan azan. Azanlah. Azan kat telinga dia. Azan. Kita nak azan. Jadi azan, wa adzin maksudnya kau panggil wahai Ibrahim. Jadi azan ni dia bukan boleh senyap-senyap. Dia bukan boleh bisik-bisik. Azan ini maksudnya mesti dengan suara yang tinggi dan memanggil sifatnya. Jadi Nabi Ibrahim AS bagi tahu pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, macam mana saya nak panggil manusia ni? Lepas tu panggil pula, nak panggil semua manusia yang ada di atas dunia ni, macam mana saya nak panggil? Allah beritahu kepada Nabi Allah Ibrahim AS, alaikal adhan wa alainal balagh. Ibrahim, ke atas engkau menyeru manusia, yang sampaikan kat telinga manusia itu adalah kami. Allah yang sampaikan. Sebab itu mengikut riwayat yang disebut dalam kitab-kitab tafsir, pertama sekali penduduk Yaman yang dengar. Bila Nabi Ibrahim panggil tu, penduduk Yaman yang pertama sekali dengar. Keduanya, Nabi Ibrahim panjat ke tempat yang tinggi dan panggil manusia. Ya ayyuhan nas, qad furida alaikumul hajju fahajju. Wahai manusia, kamu disuruh untuk menunaikan haji, maka datanglah menunaikan haji. Sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, bila kita pergi ke Mekah, kita kena baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Tuhan, Engkau panggil kami, Engkau seru kami untuk buat haji, kami datang. Labbaik Allah. Datang tu dengan satu ungkapan macam ni ya Ustaz. Bila mak panggil saya, ibu saya panggil saya, kata, ya Farid, labbaika ya ummi, labbaika ya ummah. Katakan Ustaz Abdullah Khairi panggil saya, Ustaz Farid, labbaika ya maulana, labbaika ya akhi. Maksudnya aku segera menyahut seruan engkau atau panggilan engkau. Betul. Begitulah manusia datang bin fajjin amiq, dengan bila dia keluar tu labbaik Allahumma labbaik labbaik, kami datang ya Allah, kami datang kepada engkau ya Allah. Sebab itu ungkapan itu harus difaham sepenuh hati Ustaz Abdullah. Maksudnya dia faham sepenuh hati, baru dia ada feeling labbaik Allah, datang itu Tuhan panggil. Sebab kebanyakan kita bila dia tahun ini dapat pergi haji atau tahun-tahun sudah dapat pergi haji, kita tanya, macam mana abang punya permohonan untuk pergi haji, abang dapat giliran? Alhamdulillah Ustaz, saya dah dapat giliran dah, saya akan pergi. Yang tak dapat pula akan kata, tak dapat lagi lah Ustaz. Yang dapat itu takdir Tuhan, yang tak dapat itu pun takdir Tuhan. Yang dapat itu Tuhan panggil dia. Seruan Nabi Ibrahim sampai pada dia. Yang tak pergi itu Tuhan tak panggil dia. Ustaz Khairi, ada satu cerita di sebalik ni. Saya baca bila baca tafsir Qurtubi, tafsir Tabari ni. Masa Nabi Ibrahim nak panggil, syaitan kata kepada Tuhan, wahai Tuhan, takkan Ibrahim aja panggil? Aku tak ada kerja ni. May I do the same thing? Can I participate on calling people? Ini kata orang kampung saya. Wahai Tuhan, Ibrahim saja panggil, boleh tak saya pun nak panggil juga? Allah Ta'ala kata panggil. Sehingga ulama sebut, seruan yang Nabi Ibrahim seru sampai ke telinga manusia, masuk dalam hati perut, buat haji balik dia berubah, dapat mabrur. Yang satu lagi ni panggil, yang balik tak berubah.
So, ini sebagai satu muhasabah untuk saya, Ustaz Abdullah Khairi dan juga para penonton. Mudah-mudahan kita dapat kesan bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamir, datang dalam keadaan susah payah dengan unta-unta yang kurus, turun lembah, naik bukit, turun celah-celah batu. Ustaz, kita pergi haji sekarang ni naik aircraft, naik kapal terbang, Ustaz. Kita naik kapal terbang apa ni, Malaysia Airlines yang chartered flight yang pakai platform amal tu. Kita akan naik, masya-Allah, selesa. Kalau Ustaz Khairi, saya confirm dapat business class, first class. Tapi makanan semua sama lah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Dr. Farid atas pencerahan berkenaan dengan seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita juga menyahut seruan Allah. Dan saya fikir dengan pencerahan daripada doktor tadi menjawab persoalan kita, kita hari ini manusia berbondong-bondong menuju ke Arafah. Terima kasih banyak. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Kita jumpa lagi doktor, insya-Allah. Ma'assalamah. Assalamualaikum. Atrukukum fi habdillah. Barakallahu fiikum. Baiklah, alhamdulillah. Satu penjelasan yang sangat kena dengan perbincangan kita, dan saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada pemilik laman sosial Nur Azamuddin Ahmad yang berkongsi gambar momen haji Labaikallah 2021. Kemudian kita ada dari Zadina Ismail, Suhaimi Rashid, Umi Maryam Mursi, Cik Zana Abidin, Syahrul Syahari. Kami semadikan kenangan anda dalam Labaikallah 2021 tu. InsyaAllah. Tolong hantar lagi. InsyaAllah. Share lagi. Share lagi. Okay, Alhamdulillah, share lagi. Kita nak berehat seketika, insyaAllah Ustaz. Okay. Tersambung selepas ini. Syah. Pasti anda tersentuh hati. InsyaAllah. Amin. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum, saya Ibi Fana. Bersama saya dan Faizal Ismail menerusi Lah Tahzan. Bersiaran secara langsung setiap hari jam 9 malam. Anda boleh bersama dengan kami di aplikasi Google Meet. Luahkan apa saja yang anda rasa, sebarang masalah yang anda hadapi. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Kami sudi mendengar luahan anda. Kadang-kadang kita letak bako kat luar kan, kadang-kadang tengok ada NGO bagi. Kat depan tu ada ibu tunggal. Saya bagi RM5. Ini untuk bagilah siapa-siapa yang nak makan kat jiran. Siapa yang tolong orang di bumi Allah ini, Allah akan tolong dia pada masa nanti. Allahu Akbar. Ilah ikan gelisa arwana. Baru aku faham kau terkurung macam kami juga. Kita sekarang total lockdown. Ataupun PKP, tak apa, kita lockdown kerana Allah. Saya nak berkongsi dengan kawan-kawan semua tentang aktiviti saya dengan keluarga. Ya. Ha? Ayah menang. Aktiviti usaha Hafiz dan keluarga dalam Sarangnya PKP. Sarangnya itu maksudnya apa? Oh, I love you. Sayang kamu PKP. Sarangnya jom. Lalu para sahabat berasa keheranan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran." Wahai Rasulullah, takkan kita bantu binatang aja kita dapat pahala? Lalu Rasulullah menjelaskan, "Fi kulli kabidin ratbatin ajr." Setiap nyawa yang kita berusaha menyelamatkan, kita akan dapat pahala. Masya-Allah. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Labbaik Allah. Terima kasih anda para penonton yang setia menanti di kaca televisyen dan juga yang berkongsi. Ya, dalam Facebook TV Ahli Jarah, alhamdulillah ramai yang share. Tuan-tuan tolong komen yang terbaik sebab kita akan like. Kalau semalam hampir 4,000, malam ni saya target berapa ni? Target bagi 6,000. Insya-Allah, insya-Allah. Sebab apa? Ini komitmen kita untuk dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Betul, betul insya-Allah. Baiklah, kita membicarakan tentang Arafah sebagai ulangan ataupun kita ulang kaji Ustaz. Arafah ini ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diajarkan oleh malaikat Israel alaihissalam, diajarkan bagaimana manasik haji, melaksanakan ritual haji itu sendiri. Maka saat ditanyakan kepada Nabi Allah Ibrahim, hal arafta, adakah kamu sudah tahu, dah faham ke apa yang diajar? Maka jawab Nabi Allah Ibrahim, araftu, aku tahu. Maka sejak itu dikenal Arafah sebagai Arafah. Araftu menjadi Arafah. Perbezaannya adalah Arafah tanah halal, adapun Mina dan juga Masjidil Haram adalah tanah haram. Baiklah, kita nak saksikan Ustaz, ada satu bingkisan yang menarik, boleh anda saksikan insya-Allah. Silakan. Abang Cik, khabar dari Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton-penonton Labbaik Allah, pengorbanan kasih abadi. Seperti kita tahu, tahun ini tiada jemaah antarabangsa. Alhamdulillah, rakyat Malaysia seramai 263 orang telah terpilih untuk haji pada tahun ini. Hari ini Bancik berada di kawasan luar biasa, iaitu di perkampungan terbesar Melayu, untuk menunjukkan kepada anda bagaimana keadaan di sini. Okey, jom bersama-sama dengan Bancik berada di atas Bukit Ajat. Okey, untuk masuk ke Bukit Ajat ataupun untuk datang ke Bukit Ajat ni, kita ada dua jalan sebenarnya. Jalan daripada bawah ke atas ataupun daripada atas ke bawah. Lihatlah pemandangan yang cukup cantik. Kita akan nampak Masjidil Haram di hadapan kita dan juga Clock Tower. Okey, bagi sesiapa yang tidak tahu, kita tengok dekat sini, kita kebanyakannya rumah sini berdinding tidak bersimen. Tetapi alhamdulillah keadaan dalam rumah je tidaklah seperti digambarkan. Ni macam biasa kita akan melihat seperti setinggan di luar, tetapi banglo di dalam. Okey, jom bersama-sama Bancik menyusuri perkampungan Ajat. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya dah ramai yang dah balik ke kawasan ataupun ke negara masing-masing sejak pandemik ni, sejak coronavirus, disebabkan kekangan, pelbagai kekangan kewangan, pekerjaan, ramai telah memilih untuk pulang ke negara masing-masing. Sebab itu kalau kita tengok dekat sini, begitu lengang sebenarnya, begitu lengang. Dan Bancik akan menyusuri satu masjid, iaitu masjid yang digelar Masjid Kelantan di kawasan Bukit Ajat ini. Jika kita nak ke Masjid Kelantan ni, sebenarnya agak sukar daripada bawah, sebab Masjid Kelantan ni berada masjid yang atas sekali. Bukit Ajat ni ada 2-3 masjid, bukan satu sahaja, tetapi tidak menjalankan
solat Jumaat. Solat Jumaat hanya ada di bawah sekali. Inilah Masjid Kelantan yang Bancik sebutkan. Okey, beginilah sedikit perkampungan yang ada sekarang, perkampungan Bukit Ajat, itu perkampungan Bukit Melayu yang terbesar di kota Mekah. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bancik yang berkongsi. Tak pernah jemu. Tak pernah jemu berkongsi. Dan tadi kalau dapat kita saksikan tadi suasana Jabal Ajat. Jabal Ajat juga dikenal sebagai Jabal Anbiya. Kerana ada catatan para ulama sirah khususnya mencatatkan ada makam para anbiya dan sebagainya dan juga aulia. Dan apa yang penting nak boleh saya sebutkan di sini, Jabal Ajat merupakan satu jabal bukit perkampungan Melayu. Menjadi tradisi para ulama, alim ulama di tanah Melayu kita, bila mereka habis menamatkan pengajian pondok di tanah Melayu, mereka akan pergi ke Mekah, Ustaz, untuk sebagai penamat. Dan antara tempat yang menjadi tumpuan para penuntut ilmu di tanah Melayu di Mekah adalah di Jabal Ajat. Dan sampai sekarang kalau kita lihat masih lagi ada Masjid Kelantan, Masjid Fatani. Bahkan di situ, Ustaz, dipelajari kitab-kitab Jawi. Satu-satunya tempat perkampungan Melayu yang dibacakan kitab-kitab Jawi bahasa Melayu. Kitab kuning lah, kitab kuning. Kitab kuning, Ustaz. Itu antara maknanya penduduk Melayu kita di Mekah ni bukan satu benda yang asing lah, Ustaz. Sampai ke ada perkampungan. Baiklah, kita masih membicarakan tentang wukuf Arafah. Dan Ustaz, saya tahu Ustaz ada satu cerita yang saya pernah dengar, Ustaz. Tapi mungkin Ustaz boleh berkongsi khas untuk penonton Labbaik Allah kita pada malam ini, Ustaz. Dengan moga-moga penceritaan tersebut berkenaan dengan wukuf Arafah sangat-sangat dapat kita hayati, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, bila sebut saja hari wukuf, maka akan terngiang suasana jemaah pada ketika itu. Tiada nada yang lain kecuali nada sayu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat ketika saya bawa jemaah haji pada tahun 2006. Ketika kami wukuf di Padang Arafah selepas waktu Zuhur, inilah masa yang sangat sesuai untuk para jemaah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas saya membaca khutbah Arafah, dua perkara yang saya peringatkan. Yang pertama, doa banyak-banyak di tempat yang mustajab. Yang kedua, saya tekan sangat tentang hubungan silaturahim. Habis saja selesai khutbah saya bagi tahulah para jemaah, carilah mana-mana tempat di Padang Arafah ni, duduklah dengan isteri ataupun suami, doalah pada Allah mustajab. Mungkin bersama dengan saya tak dapat nak cerita apa yang tersirat dalam hati. Ada seorang pakcik belakang saya ni umur 80 tahun. Dia tak mampu nak jalan jauh, dia duduk belakang saya. Tuan-tuan tahu apa yang dia doa? Dia angkat tangan dalam keadaan yang cukup sayu. Panjang nada kalimah Allahnya. Dia bukan minta doa, Ustaz, untuk panjang umur. Bukan dia minta doa untuk murah rezeki. Apa yang dia doa? Tersentak hati saya. Ya Allah, matikan aku dalam kain ihram yang aku pakai ini, ya Allah. Dia minta itu. Dia ulang sekali lagi. Ya Allah, matikan aku dalam kain ihram yang aku pakai. Dia ulang kali ketiga, saya menangis, tuan-tuan. Habis berdoa, saya tanya, Pakcik, kenapa doa mati dalam kain ihram? Saya tak pernah dengar lagi orang doa macam ni. Dia sebut, Ustaz, Hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tak ada balasan syurga. Kalau saya mati dalam ihram ni, Ustaz, saya jamin syurga, Ustaz. Menangis saya. Tuan-tuan, selesai kami dah jamak Zuhur dengan Asar tamam. Kemudian menanti sehingga Maghrib. Dia tetap doa yang sama. Ketika masuk waktu Maghrib, kami jamak dengan Aisyah tamat. Saya kata, jemaah 26 orang je, Ustaz. Jom naik coastal, kita pergi ke Muzdalifah. Lalu di Muzdalifah, pakcik ni senyap aja tanpa bicara. Sampai di Muzdalifah, akhirnya waktu pagi,
Dah mabit di Muzdalifah, bas nak bergerak pergi ke Mina. Dalam keadaan yang cukup zahmah jam. Saya bagi tahu dekat driver, ya akhi, gudab zahmah. Ruh ilal Mekah. Jom kita pergi Mekah. Saya ambil kesempatan ini tuan-tuan untuk buat tahallul sani. Akhirnya kami balik ke Mekah. Masa tu tak ada orang tuan-tuan di bumi Mekah kerana kebanyakan berada di Mina. Saya tawak dengan Pak Cik ni, saya kata, Pak Cik bolehkah jalan ni tawaf? Tak apa Ustaz. Kita nak haji nak habis dah Ustaz. Tawaf dengan saya selesai. Kemudian dah habis tawaf Ustaz, para penonton sekalian, kami duduk di belakang makam Ibrahim. Pak Cik duduk sebelah saya sebab saya pegang. Saya kata, tuan-tuan doa tuan-tuan. Pak Cik ni doa, apa yang dia doa? Dia ulang yang sama. Ya Allah, matikan aku dalam kain ihram yang aku pakai ini, ya Allah. Saya kata, ya Allah, Pak Cik ni doa yang sama. Saya kata, Pak Cik, tuan-tuan jom kita pergi sa'i. Pak Cik larat ke? Tak larat saya tolak. Tak apa Ustaz, kita nak haji dah, nak habis dah Ustaz. Kita nak habis dah. Ketika sa'i, ambil masa lebih sejam setengah. Safa Marwah, sampai di Marwah yang terakhir. Saya kata, Pak Cik, mari Pak Cik, kita dah selesai, kita dah haji. Saya ambil gunting, saya gunting rambut dia. Saya doa, ya Allah, kau gugurkan dosa Pak Cik ni, ya Allah. Seperti mana gugurnya rambut yang aku gunting ini, ya Allah. Pak Cik ni menangis, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, saya dah haji Ustaz, saya dah haji. Saya kata, jamaah jom kita balik, kita rehat di hotel. Nanti lepas asar ataupun zuhur kita pergi untuk bermalam di Mina. Kami pun naik coaster baliklah. Saya ingat lagi hotel tu nama Khurtabah. Di depan pintu King Abdul Aziz hotel tu. Sampai saja coaster itu di depan hotel. Jamaah turun jamaah. Saya tunggu depan pintu, Pak Cik tadi turun tuan-tuan. Dia pijak bumi. Dia jatuh tuan-tuan. Saya sambut dia, kepala dia atas rebah saya. Tiba-tiba dia memandang ke langit. Allah kata, kalla, ketahuilah, iza balaghatit tarahi, ketika nyawa sampai halqum. Wa qila man, katakan kepada orang yang nak mati tu, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa tak boleh tolong? Ketika tu Ustaz, para penonton dia memandang ke langit. Dia menyebut, Allah, dia mati atas rebah saya Ustaz. Dia mati atas rebah saya dengan kalimah Allah. Dia mati dalam keadaan kain ihram yang dia pakai. Dia mati dalam keadaan berwuduk baru solat subuh tadi. Dia mati tuan-tuan, dah dapat haji tuan-tuan. Kita nak kata apa orang macam. Sebab itulah khairul doa, sebaik-baik doa, ad-doa fi yaumil Arafah, doa di hari Arafah. Pak Cik ni doa nak mati dalam kain ihram, Allah makbulkan dia. Alhamdulillah, selesai kami uruskan jenazah tuan-tuan. Di waktu petang saya tanya isteri dia, Pak Cik, apa amalan Pak Cik? Dia mati dalam keadaan kain ihram, dia mati dalam keadaan berwuduk, dia mati ni dalam keadaan dah dapat haji. Suami saya sangat baik dengan binatang, dia kata. Ni nak datang Mekah ni, duk ingat lagi anak-anak bagi makan kucing di rumah. Satu lagi suami saya sangat baik dengan budak-budak. Satu lagi Ustaz, suami saya duit dia, bukan duit dia, duit semua, dia kata. Dia selalu bersedekah. Allah ambil nyawanya ketika doanya, Allah mustajab, mati dalam keadaan ihram tuan-tuan. Sebab tu hari wukuf ini nostalgia bagi saya, mengingatkan peristiwa ini. Hebat Pak Cik ini. Allahuakbar. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, apa yang dapat saya kongsikan di sini dari penceritaan UK tadi, perlunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, malam ini malam wukufnya Arafah. Besok hari Arafah. Marilah kita berazam untuk besok kita berpuasa bersama-sama dan berdoa kepada Allah. Dan iktibar daripada kisah tadi, marilah kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Amin. Ya Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Amin ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan kematian yang baik. Amin ya Allah. Akhiri kami dengan perakhiran yang baik. Amin ya Allah. Wa la takhtim alaina ya Allah. Wa la takhtim alaina ya Allah
bisu'il khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Jangan Engkau akhiri hidup kami ya Allah dengan perakhiran yang buruk. Tuan-tuan, terima kasih kerana tuan-tuan terus setia menonton Labbaik Allah ini. InsyaAllah kami mengharapkan, tidak ada apa yang kami harapkan kecuali sama-sama kita mengambil iktibar dan keazaman yang dalam jiwa kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Bancik baru selesai ibadah tawaf. Tak dapat nak digambarkan betapa gembiranya hati ini. Terasa cepat 7 pusingan. Tiba-tiba selesai ibadah tawaf. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Panggilan haji sudah tiba lagi. InsyaAllah program yang diutarakan oleh TV Hijrah dengan tajuk Labbaik Allah akan bermula pada 9 Julai. Jom, ayuh sama-sama kita menonton, kita menhayati apa yang berlaku dan apa yang menjadi sejarah utama ibadat haji kita. Sekurang-kurangnya satu nostalgia, satu maklumat, satu ilmu pengetahuan kita dapat mengisi dengan tontonan rancangan tersebut. InsyaAllah semoga pengorbanan kasih abadi sentiasa kita junjung dan kita rasai. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, Kau bagilah aku mati ya Allah dalam ihram yang aku pakai ini ya Allah. Ya Allah, dia menangis. Isteri dia duduk ujung. Amin, amin, tak dengar. Menyebut antaranya mengajak orang kepada kebaikan. Mensanna tu kita menjadi contoh kepada mengajak orang buat baik. Kita dapat tumpang pada orang tu. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya ada satu situasi lah yang mana yang ini pernah saya lihat sendiri. Sekiranya hujan tu turun di Masjidil Haram, banyaklah ramai jemaah haji yang merebut untuk berada di bawah pancuran emas di Kaabah. Tidak terlepas ada yang percaya ia boleh menyembuhkan sebarang penyakit dan tidak akan terkena penyakit hawar. Jadi saya nak tahu sejauh mana kebenarannya dan mungkin boleh tak Ustaz cerita sedikit sejarah pancur emas ini? Masya Allah. Ustaz, hawar kah hawak Ustaz? Hawak. Allah. Baiklah, mungkin kalau sejarahnya, kalau kita dapat lihat, Ustaz, naik kamu balik saya Ustaz. Allah Ustaz, sedih insya-Allah. Ada. Ustaz, penonton kita saya percaya dapat banyak manfaat daripada penceritaan kita Ustaz, insya-Allah. Allah Akbar. Saya sendiri pun rasa banyak dapat manfaat insya-Allah. Okey, berbalik pada soalan kita tadi berkenaan dengan pancur emas. Biasa kita panggil pancur emas kan. Sebenarnya dulu tidak ada pancur emas ni Ustaz. Betul. Di zaman pembinaan Quraisy dah mereka menambahkan atap bila buat atap supaya adanya lindungan. Dulu ni orang boleh masuk dari atas dan mencuri harta-harta yang disimpan dalam Kaabah tu sendiri. Maka akhirnya bila dibuat atap penutup sebagai untuk laluan air keluar, mereka buat pancur emas. Tapi Ustaz, berkenaan dengan amalan tadi, ada Ustaz orang buat no? Saya tengok ada orang berebut untuk mandi lah. Mandi tu tak apalah kan? Baguslah. Tapi jangan minum. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di atas sutuf ataupun bumbung tu, kebanyakan untuk para penonton sekalian tahi burung penuh. Betul. Jadi tuan-tuan minum tuan-tuan telah meminum tahi burung. Masya-Allah. Nak cerdik jadi tak cerdik lah. Tuan-tuan dia nak beli kacang cerdik nak makan kan. Jadi jangan tu. Semua tu
Khurafat jangan amalan yang tak jangan betul. Letak kepercayaan yang tidak ada sandaran. Ya, tak ada hadis. Baiklah, kita Ustaz, kita berada di malam wukuf di Arafah. Tapi kita nak bagi tahu dekat para penonton apa kita nak buat ni. Ya Ustaz. Esok ni. Jadi mungkin amalan-amalan yang boleh kita jadikan sebagai satu garis panduan kita untuk nak memanfaatkan hari wukuf di Arafah. Selain daripada berpuasa. Bahkan Ustaz, dalam antara amalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat dan juga para ulama, antaranya memperbanyakkan berdoa. Diriwayatkan bagaimana Nabi SAW sendiri bersungguh-sungguhnya Nabi berdoa. Yang pertama, banyak tempat. Kan kita dah sebut sebelum ni kan, berpindah daripada Urana ke Wadi Jabal Rahmah sebagainya, banyak tempat. Kemudian yang kedua, sehingga kan kesungguhan Nabi mengangkat tangan hingga nampak keputihan ketiak Nabi. Mana kesungguhan berdoa tu. Bahkan antara zikir-zikir mungkin Ustaz boleh tambah. Nabi SAW bersabda sambung daripada hadis yang saya baca tadi. Wa khairu ma khultu ana wan nabiyun min qabli. Dia kata, satu perkara yang sangat baik yang mana aku dan para nabi selalu baca, selalu buat zikir. Jadi hari wukuf ni, kalau kita di pada Arafah wukuf, kita di Malaysia apa nak buat? Sebut zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak tuan-tuan, samping berpuasa, ulangkan zikir ini banyak-banyak. Pahala dia cukup besar sebab Nabi suruh kita buat. Maknanya bagaimana kalau kita nak menjadi, kalau tadi Ustaz bercerita saya sangat cemburu dengan kematian haji tadi. Pakcik jadi Allah Akbar. Maknanya bagaimana penghayatan terhadap doa itu sendiri, dan juga dia doa tu sungguh-sungguh. Insya-Allah. Sungguh-sungguh, maksud dia setiap ketika masa ruang dia akan doa yang sama. Sama seperti yang Ustazah Muzayanah sebut. Betul Allah. Dengan doa tu akan Allah Taala kabulkan dalam bentuk apa yang kita kehendaki. Itu hebatnya hari wukuf tu, kekuatan doa, kekuatan doa Ustaz kan? Betul. Maka sidang penonton sekalian, apa yang dapat kita simpulkan, ad-du'a silahul mukmin. Betul. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Betul Ustaz. Bayangkan saat tangan kita diikat, kaki kita diikat, kita tidak ada senjata. Betul. Maka saat itu apakah senjata kita? Tentulah doa. Tuan-tuan, manfaatkan hari esok, hari wukuf di Arafah untuk berdoa. Cuma timbul persoalan Ustaz. Masa kita kan tak sama. Betul. Di Arafah lain masanya, kita di Malaysia lain masanya. Jadi caranya mudah kepada para penonton sekalian, kita ikut masa di mana kita berada. Betul. Seperti mana kita buka puasa lah. Kan buka puasa kan kita tak ikutlah masa di Indonesia ataupun di Saudi, kita ikut masa di negeri ataupun kampung di mana kita berada. Baiklah, insya-Allah. Ustaz, kita nak habis dah noh. Allahu Akbar. Saya nak ucap terima kasih pada para penonton yang share, komen. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Dan tuan-tuan tengok tadi ada suasana, kita bawa sikitlah suasana di Mekah secara live tadi tuan-tuan. Yang tengah tawaf tu. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan tutup program kita ni untuk malam ni. Tapi kita ada lagi malam-malam yang lain. Malam-malam yang lain juga tuan-tuan akan bersama untuk menyentuh hati tuan-tuan. Insya-Allah. Insya-Allah. Moga-moga. Silakan Ustaz untuk kita doa. Insya-Allah. Mari sama-sama tuan-tuan, sidang penonton sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keridaan dan syurgamu, dan aku berlindung denganmu dari kemurkaanmu dan seksa neraka. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari fitnah kubur, fitnah kehidupan, dan derita kematian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sidang penonton sekalian, kita akan sampai ke hujung. Kita akan berjumpa besok malam seperti mana biasa. Malam raya. Malam raya. Pukul 10 malam. Pukul 10 malam, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Dua orang kat Bentun. Ya, Ustaz. Biasa. Pangkat melupa dah. Pakai emas, pakai suasa. Jangan lupa esok puasa. Puasa Arafah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ampunilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, kami rindu keridhaan-Mu, kami rindu panggilan-Mu. Ampunilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, kami mohon keampunan, kami mohon pintu rahmat-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma